Iman yang taklid ni mudah rapuh, mudah hancur, mudah ikut. Apa orang buat dia buat, apa orang tak buat dia tak buat. Apa orang suruh dia ikut, apa orang tak suruh dia tak buat, dia tak ikut. Okey. Dia tak boleh berfikir sendiri. Iman macam gini goyah. Okey. Tapi iman orang berilmu, dia berilmu. Dia bukan tak belajar, dia berilmu. Dia buat semua dengan ilmu. Dia solat, dia puasa, dia ibadat dan sebagainya. Tapi dia punya ilmu dia sekadar membuat ini putih, ini hitam, ini betul, tak betul, itu saja. Dia tidak dekat hati dia kepada Allah. Dia tidak ingat Allah Ta'ala. Pada setengah-setengah orang, saya dah solat 5 waktu, cukup. Saya tak perlu belajar banyak-banyak, apa ni tak habis-habis belajar. Kita makin belajar, makin bertambah ilmu kita. Makin bila bertambah ilmu kita, bertambah pengetahuan kita, makin kenal kita kepada Allah Ta'ala. Makin terasa diri kita kerdil, kekurangan. Kita nak balik pada Allah. Okay? So iman orang yang berilmu pun tak cukup kuat. Tapi iman orang yang bertakwa, yang berilmu dan beramal soleh, yang kenal Tuhannya. Jadi kalau orang yang seorang ni, dia kalau pergi Mekah, dia pergi dengan takwa, dengan hati. Kadang-kadang ilmu kita cuma sampai ke akal kita saja. Akal kita berfikir tapi tak menusuk sampai ke hati kita. Bila iman kita sampai kepada hati kita, Masya Allah, kesedaran akan datang. Kesedaran akan sampai kepada kita. Rahmat Allah akan kita nampak. Kebaikan-kebaikan akan kita syukuri. Dan kita berazam akan menjauhi segala perkara yang Allah murkai, yang Allah tak suka. Kita berazam kuat. Sebab itu di Padang Arafah, saya dah terangkan, dia Arafah tu ialah satu hari yang dikatakan hari yang paling baik, paling besar, paling banyak Allah terima doa, ialah di Arafah. So kalau kita berada di Arafah dan kita tidak banyak doa, kita tak banyak berzikir, kita tak banyak buat ibadat, kita tak menangis pada Allah Ta'ala, merayu minta rahmat, kitalah orang yang rugi. So itu hari paling hebat sekali, paling utama dalam satu tahun, itu malam, itu hari Arafah, waktu wukuf tu semua sampai malam raya, paling utama sekali berdoa. So jangan lepaskan peluang. Okey. Kalau kita sadar bahawasanya kita adalah hamba Allah, orang yang benar-benar hamba Allah, kalau dia berada di Mekah, dia berada di Singapura, ke mana dia berada pun, kalau lihat pada hari raya, kadang-kadang orang doakan kan, minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Apa makna minal a'idin? Orang-orang yang berada di Arafah ni benar-benar orang yang a'id. A'id maknanya orang yang kembali kepada Allah. Setelah sesat, setelah buat maksiat, setelah banyak deraka pada Allah, hidup habis sia-sia. Harta yang diperolehi dengan jalan yang haram, menipu orang, bercakap bohong hidup dia. Harta yang dia kumpulkan bukan dari jalan-jalan yang Allah redha. Banyak buat kekacauan dalam hidup, banyak buat fasad atas muka bumi. Macam-macam dia buat. Tapi satu ketika bila datang kepada dia kesedaran, dia sadar, dia minta ampun pada Allah, dia berayu pada Allah, berilah aku petunjukmu ya Allah, pimpinlah aku, kasihanilah aku ya Allah. Aku takut padamu ya Allah akan azab yang kau janjikan pada orang yang deraka padamu. Aku kembali kepadamu. Itu ID. Kembali kepada Allah. Bermakna kita berada di Arafah, kita nak buat perjanjian antara kita dengan Allah. Kita benar-benar kembali kepada Islam. Kita benar-benar tunduk pada Islam. Kita benar-benar nak ikut segala perintah Allah. Semampu mungkin, sedaya mungkin, seboleh mungkin. Bukan sambil lewa. Kita bukan datang ke Mekah untuk glamour, untuk nak tunjuk-tunjuk, untuk nak nama, untuk nak pangkat. Bukan. Hari ini di Padang Arafah, ya Allah, Engkau menyaksikan ya Allah. Aku mengaku hari ini ya Allah, aku adalah hamba-Mu. Aku kembali kepadamu ya Allah. Menangis, cakap pada Allah seolah dia berada di depan kita. Okay.
Ini orang yang benar-benar tunduk kepada Allah. Okay? Kita buat pengakuan, kita merayu, kita menangis dan sebagainya. So janganlah kita sia-siakan hidup kita dengan kita punya pergi Mekah ni hanya sebagai ikut-ikutan. Kita benar-benar kembali aidin. Kalau kita benar-benar kembali, Allah janji apa? Kita akan termasuk golongan faizin. Golongan yang sukses. Golongan yang berjaya dunia dan akhirat. Berjaya tu bukan makna awak kalau duduk kat Malaysia awak masuk election awak menang election. Itu bukan makna berjaya. Okey? Berjaya makna kita hidup dalam dunia ujian kita banyak, macam-macam perkara datang dalam hidup kita. Kita dapat menghadapi walaupun kita struggle, walaupun kita terpaksa bersusah payah, namun kita berjaya. Macam budak-budak nak bangun, nak berlari, dia jatuh, dia bangun, dia jatuh, dia bangun, jatuh, bangun. Tapi Allah beri pertolongan, dia dapat usaha dan usaha dan usaha. Akhirnya dia berlari. Ini orang yang berjaya. Tak pernah putus asa dari rahmat Allah. Kita mengaku, kita banyak kelemahan. Kita tak pernah ego dengan kehebatan kita. Segala kehebatan kita, Allah yang bagi. Bukan kita. Okay. Jadi dia benar-benar berjaya dalam kehidupan. Mana iman dia tambah, akhirat dia, dunia dia dapat kebaikan. Apa erti hidup dunia senang lenang? Apa erti hidup dunia kita mewah, berpangkat, macam-macam harta kita ada, tapi di akhirat kita akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab harta kita perolehi secara tipu daya, pangkat kita perolehi secara rasuah, secara itu, secara ini tak ada erti di sisi Allah. Mungkin pada kita sementara, tapi orang yang faizin ni semua tak ada dalam hidup dia. Wal maqbulin, Allah makbulkan dia punya haji, Allah terima haji dia, salat dia, puasa dia, segala-gala yang dia lakukan. Ini yang kita harap. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap hidup akan mati, kita akan mati, akan balik. Anak, penak, saudara mara kita, nangiskan kita sekejap aja. Tak lama. Berapa lama mereka akan nangis? Berapa lama mereka akan sedih? Satu hari mereka akan juga lupakan kita. Kita semua akan balik. Orang baik, orang jahat, semua balik. Masing-masing akan pergi ke alam barzah. Alam yang memisahkan kita, dunia dan akhirat. Kita alam transit ni. Barzah is our transit. Nak tunggu sampai berlaku hari kiamat. Tu jam kita akan menyesal. Kita tak boleh balik lagi dunia nak buat ibadah yang kita tinggalkan. Tak boleh. Sebab itu sekarang kita ada peluang, gunakan sebaik-baiknya. Dan awak termasuk golongan orang Masya Allah yang baik-baik. InsyaAllah Allah akan pilih awak semua pergi umrah dengan segera, pergi haji dengan segera, mendapat haji dan umrah yang mabrur insyaAllah. Tetapi kita kena usaha, bersihkan hati kita. Okay. Bila kita benar-benar doa dan sebagainya, insyaAllah Allah terima kita. Bila Allah terima kita, panggilan yang kita seru tadi, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku sahut seruanmu, ya Allah aku sahut seruanmu, ya Allah. Benar-benar datang dari hati kita. Kita benar-benar sekarang nak jadi muslimah yang baik, muslim yang baik. Kita tak mau lagi solat remeh-temeh, asalkan boleh. Kita tak mau lagi buat kejahatan pada siapa pun. Baik dia Islam, baik dia kafir, baik dia siapa pun. Kita nak buat kebaikan dalam hidup kita. Sebab kita orang Islam. Wa ana minal muslimin. Ayat Quran tu, wa ana awwalul muslimin. Ini doa siapa? Nabi Ibrahim. Apa makna dia? Wa ana minal muslimin. Memang kita orang Islam. Tapi bermaksud kita berikrar pada Allah, aku orang Islam ya Allah yang serah diri pada Engkau. Aku akan menjadi Islam yang baik, the best Muslim yang boleh aku jadi. Sebaik-baik orang. Kita tidak buat sesuatu kerana kita mengharapkan balasan-balasan dari manusia. Kita mengharapkan sangat redha Allah. Seorang suami pergi haji, bila dia balik, dia akan menjadi suami yang lebih baik dari yang telah sudah-sudah. Sebab dia tahu tanggungjawab dia, memberi perlindungan, memberi penjagaan, memberi kasih sayang, memberi pendidikan pada isteri agar isteri juga menjadi isteri yang baik. Kalau suami berusaha untuk menggembirakan isteri, isteri akan berusaha untuk menggembirakan suami.
Suami isteri pergi dengan kesedaran, balik menjadi sepasang suami isteri yang sama-sama beriman, sama-sama takwa. InsyaAllah rumah tangga lebih baik dari dulu. Seorang anak pergi haji, dia akan sadar perintah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap ibu bapa. Dia akan buat baik, isteri buat baik pada suami, suami buat baik pada isteri, anak buat baik pada mak bapak buat baik pada anak. Bukan kerana apa? Kerana mencari redha Allah. Banyak perubahan kita akan dapat. Sebab tu mintalah rahmat-rahmat Allah. Kalau tak tahu doa lain pun baca surah Al-Fatihah tu banyak-banyak. Sebab dia doa, separuh doa. Kan? Kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkau aku sembah ya Allah. Pada Engkau aku minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang benar, jalan yang kau redai, jalannya orang yang telah kau beri nikmat atas mereka, orang yang takwa, orang yang soleh, orang yang tawaduk. Kita tak nak hidup dalam dunia menjadi orang yang bongkak, sombong, takabur, mentang-mentanglah kita pandai atau kaya atau sebagainya. Okay. Kita nak jadi orang yang tawaduk. Berdoa. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang kau murkai dan bukan jalan orang kau sesatkan. Ini dah cukup punya besar punya makna. Seluruh doa pembicaraan kita ada dalam doa Fatihah. Okay, bacalah banyak. Okey. So bila kita buat semua, mudah-mudahan Allah beri kita taufik hidayah, kita punya pengenalan pada Allah bukan saja kat dunia sampai akhirat. Bila Arafah juga maknanya mengetahui. Bila Allah Nabi Ibrahim sudah membina Kaabah, Jibril datang mengajar pada Nabi Ibrahim cara-cara membuat manasik haji, ibadah haji, dan segala yang berkaitan dengannya. Lepas tu Jibril tanya pada Nabi Ibrahim, Arafta? Kau dah mengetahui sekarang? Nabi Ibrahim kata, Araftu. Aku dah mengetahui. Apa yang Nabi Ibrahim tahu? Antara yang Nabi Ibrahim tahu ialah hikmah rahsia haji. Di sinilah tempat kita bertemu dengan Tuhan kita. Makna Tuhan tu bukan berlembaga, berbentuk. Faham tak? Tuhan bukan makhluk. Tetapi kalau kita hadir di padang Arafah dengan jiwa raga kita, penghayatan sebenar, pengabdian yang sebenar kepada Allah, kita datang all the way untuk cari Tuhan kita. Yang selama ini Tuhan tak pernah hilang. Kita yang hilangkan diri dari Allah. Kita yang jauhkan diri pada Allah. Kita yang tak mau melihat kepada Allah. Tapi hari ini kita datang kepada Allah. Dan kita akan bertemu dengan Allah. Bukan dalam erti kata bentuk. Tapi kita bertemu Tuhan kita. Kita sadar. Matang kesedaran. Itu kesedaran akan membawa kita menitis air mata di padang Arafah. Sebab itu kita kena kenal diri kita siapa. Kita ni orang yang hebat. Kehebatan kita apa yang ada. Makanan yang kita nak makan Allah yang sediakan. Udara kita hirup Allah yang sediakan. Okay? Dan kita kadang-kadang makan pun kita tak pernah lihat. Sebab itu kadang-kadang kenapa hati kita ni tak boleh khusyuk beribadat. Kita buat apa ibadat, kita terlupa Allah Ta'ala. Kadang-kadang sifat tak baik kita datang, kita mengamuk, kita marah. Kerana kita lupa pada Allah pada masa itu. Kenapa kita lupa selalu pada Allah? Kenapa kita selalu buat kesalahan? Sebab hati kita tak bersih. Saya solat, saya puasa, saya belajar agama. Kita punya solat sebagainya tak sampai ke hati kita. Sebab khusyuk memerlukan hati. Sebab tu Nabi kata, inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad kamu ada seketul daging. Kalau baik, daging itu baiklah seluruh jasad kamu. Sebab hati kita adalah raja. Kalau rosak daging itu, rosak seluruh anggota kamu. Ketahuilah, dia adalah hati. Satu pergilah Mekah. Jangan bawa duit banyak-banyak. Jangan bawa baju banyak-banyak. Semua tak bawa tak apa, kat Mekah boleh dapat. Okay? Tapi bawalah hati awak bersama.
Jangan tertinggal hati. Pergi Mekah, duit dia bawa banyak. Tak perlu banyak. Awak dah bayar semua kan? Alah, nak shopping, saya tak tahu lah. Bawa duit, bawa ala kadar. Kalau niat nak bersedekah, buat untuk sedekah. Okey? Nak buat korban, buat korban. Baju pun tak payah banyak. Ada orang pergi Mekah macam nak pergi masuk fashion show. Satu hari satu baju dia keluar, satu hari satu baju dia keluar. Tak perlu banyak-banyak. Tapi bawalah, pergilah Mekah, bawalah hati yang kerdil, hati yang khusyuk tawaduk pada Allah. InsyaAllah kita akan beroleh kejayaan. Okey? Tak semua orang dapat, tapi kita doalah dan kita dapatlah. InsyaAllah. Okey? So kita di Arafah tu, kita tak ada, saya ingatkan lagi, tak ada bacaan-bacaan yang wajib. Okey? Hanya kita banyak-banyak berzikir, waktu tu jangan lepaskan begitu saja. Okey? Hasil kalau kita dibilangkan, boleh tak kita dikira kalau hari tu, hari yang kita patut wukuf, kita tak dapat hadir dekat Arafah. Misalnya kita berada kat Mekah, boleh tak kita tak pergi Arafah hari itu? Atau saya bilang saya tak boleh pergi, kaki saya sakit, badan saya sakit, itu saya sakit. Saya wakilkan awak untuk pergi ke Arafah untuk saya. Boleh tak? Tak boleh. Memang tak boleh. Kalau awak tak pergi, tahun tu tak dapat haji. Al-Hajju Arafah. Haji tu Arafah, kata Nabi. Mana kalau orang itu tak dapat pergi ke padang Arafah, dia tak dapat haji tahun tu. Sebab Arafah rukun, rukun haji. Walaupun awak hanya dapat 1 minit saja, hajinya tetap dapat. Tapi awak 1 minit pun tak dapat waktu wukuf, tak dapat haji tahun tu. Kalau orang tu dah pergi Mekah, dah pakai ihram nak menunaikan haji. Okey. Tiba-tiba ada aral yang berlaku barangkali, dia nak pergi ke Arafah, dia big businessman ke atau sebagainya, dia dapat telefon call, dia sibuk pasal apa, ni call ni bisnes dia akan collapse, akan jatuh kalau dia tak masuk campur. So dia tak pergi Arafah dulu, kata nanti saya datang. Dia asyik on the line saja, cakap kat telefon, bikin terang call sana sini, dia cakap sampai dah siang hari pun dia tak boleh pergi ke Mekah. Pasal nak uruskan ni. So ni kat Mekah, dia kat Arafah nanti barangkali dia kata dia tak dapat line. Ini ke hotel boleh ada line kan. So dia uruskan, sekali dah pagi raya. Jadi macam mana sekarang? Dia sudah pakai ihram dan dia memang ada di Mekah, cuma dia tak pergi Arafah. Arafah bukan jauh, 25 km. Kenapa dia tak pergi? Sebab dia tengah, kalau dia pergi ke Arafah, dia takut dia tak dapat pakai telefon. Telefon line, takut line tak begitu clear ke apa. Dia punya bisnes ada tengah something nak berlaku. Jadi dia tunggu, kata insyaAllah, sekali dah subuh pagi raya. Macam mana? Dapat tak dia haji tahun tu? Dapat tak dapat? Habis apa nak buat sekarang? Dia tak lagi tu tak lambat. Sekarang apa nak buat? Dia dah pakai ihram. Okey? Tapi dia Arafah terlepas. Apa dia nak buat? Dia buat umrah aje. Haji dia tak dapat tahun ni. Niat dia jadi umrah. Dia kena settlekan dengan umrah saja. Pergi sa'i tahlul. Okey? Dia tak dapat haji langsung. Berdosa tak dia? Dia tak bersatu. Ingat. Jangan salah faham. Dia tak bersatu. Kalau bersatu dosa besar. Okey? Cuma dia tak dapat wukuf. Jadi dia tak dapat haji tahun tu. So Arafah sangat mustahak. Sebab tu kita kena bincang soal hasil wukuf. Bila hasil wukuf, hasil Arafah kan, dapat wukuf, mana dapat haji. Tak dapat wukuf, tak dapat haji. Biasanya kita akan berada di Arafah malam Arafat. Besok 9 Zulhijjah. Besok malam raya.
malam ni kita sudah ada di Arafah. Biasa sesi haji kita akan bawa kita keluar malam ni lah. Lekas atau lambat saja. Tapi kita akan sampai di Arafah malam. Okey. So malam ni kita tidur di Arafah biasanya. Okey. Tidur di Arafah. So awak tahu ini bumi Arafah. Okey. Dan waktu wukuf dah dekat. Lagi beberapa jam dah akan sampai waktu wukuf. Kalau ikut mazhab Hambali, subuh dah wukuf. Kalau mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain, zuhur dah masuk waktu wukuf. Dan wukuf adalah rukun haji. Okey. So awak malam ni memang awak dah mentally prepared dari sekarang. Okey. Yang kita nak pergi ke tempat yang paling baik di atas muka bumi ni. Okey. Kita akan pergi di tempat yang paling banyak akan turun rahmat setahun sekali. Tempat ni bukan selalu turun rahmat dia turun hari Arafah saja. Dalam satu tahun, hari paling banyak turun rahmat hari Arafah. Dan kita berada di bumi Arafah. So, bila kita berada di bumi Arafah, insya-Allah kita dapat. So, kita kena siapkan kita punya akal, hati yang kita akan berada di tempat ini. Dan kita buat semua preparation. Apa kita preparation? Persiapan yang sepatutnya. Ini bukan pergi nak makan angin. Ingat satu. Ini pergi mesti mentally prepared. Hati, badan, jiwa, raga. Yang aku akan minta ampun pada Allah. Atas segala dosa yang aku lakukan daripada balik sehingga hari ini. Kelalaian aku, kederhakaan aku pada Allah dan sebagainya. Minta ampun banyak pada Allah. So kita dah mentally prepared. So malam tu kita tidur juga. Tapi kita ingat pada Allah, ni malam yang baik. Kita dah biasakan diri kita dari sekarang kalau boleh. Bangun sebelum subuh. Bangun sebelum subuh. Supaya kita masuk bulan Ramadan, kita dah siap lagi pendidikan dari Allah. Dengan bangun malam untuk sahur. Terus amalkan, jangan berhenti. Lepas raya, malam raya pun terus bangun. Walaupun tak makan sahur, terus bangun beribadah. Terus sampai nak pergi haji. Mudah-mudahan balik haji awak dapat teruskan. Okay. So awak malam tu bangun, berdoa pada Allah, minta kebaikan 5 hari ni, minta rahmat 5 hari ni. Buat apa nak buat. Besok dah waktu siang hari. Kita nak waktu wukuf. So kita buat amalan-amalan yang kita sudah siapkan, yang sudah kita biasakan setiap hari. Okay. Dan kalau kita dapat wukuf, artinya dapat haji dah tahun tu, insya-Allah. Bila tak dapat wukuf, tak dapat haji. So hasil wukuf dikira wukuf. Dan waktu wukuf kita ingat subuh, zuhur 9 Zulhijjah sampai habis 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah habis waktu maghrib. Malam ni malam Arafah kan? Malam Arafah ni dia dah kira malam, macam kalau katalah ni malam Arafah, besok malam raya. Sekarang ni dah kira malam Arafah. Ini belum masuk waktu wukuf. Tapi dah masuk malam Arafah. Besok subuh dah pagi Arafah, subuh pagi Arafah. Mazhab Hambali sudah masuk waktu wukuf. Kita belum. Tapi kita sudah bersiap sedia dah nak jaga, nak apa semua. Kemudian masuk saja waktu zuhur, sudah masuk waktu Arafah 9 Zulhijjah. Dan terus ada waktu ini sampai maghrib 9 Zulhijjah. Habis 9 Zulhijjah, masuk 10 Zulhijjah. Bila maghrib aja dah petang hari raya kan, malam hari raya kan. Mesti ada lagi waktu wukuf tak? Ada. Okey, ada. Ada, isyak ada, sampai bila ada? Pagi hari raya, terbit aja fajar shadiq, habis waktu wukuf. So kita waktu wukuf 2 hari Actually tak sampai 1 hari pun. Tapi kalau kita ambil harinya, hari 9 Zulhijjah dan sebahagian 10 Zulhijjah. Okay. Waktu wukuf ini, kalau kita kira, cuba kita try kira sekarang. Zuhur sampai subuh ada berapa jam? Zuhur pukul berapa? Taruhlah pukul 1 senang So kita start kira pukul 2 kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 malam 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 lah. Sampai pukul 5. So ada berapa? 16 jam.
Itu kira pukul 1. Tapi kalau kat Mekah dia tidak pukul 1. 12 lebih dah ini. So lebih kurang dalam 17 jam. Ini waktu wukuf. Lebih kurang 17 jam waktu wukuf. Dalam 17 jam ni kita kena usaha untuk datang ke Arafah. Walaupun kita masuk ke Arafah sekadar berlalu saja. Kita dalam bas kita tak ada tempat nak berhenti. Hanya kat road tu dia boleh jalan saja. Polis tak kasih berhenti. Halau awak kita dalam bas, kita tak dapat stop. Bas cuma jalan di tempat Arafah ni, kawasan Arafah, jalan dari ujung ke ujung. Dapat tak kita wukuf? Dapat. Tak turun bas ustazah? Dapat. Tak sempat nak baca doa-doa pun? Dapat. Yang penting awak sudah masuk. Saya tak berhenti, bas jalan, kata wukuf berhenti di Arafah. Awak dah berada dalam bas, dah berhenti dalam bas, terduduk dalam bas. Kan? Sama ada awak berlalu dalam bas atau awak berlalu dengan apa? Ambulans. Orang ni sakit. Okey, hari Arafah dia sadar, dia bukan koma, akan dibawa dengan ambulans. Satu kali jalan keluar balik dapat Arafah. Lepas tu masuk balik pergi operation maghrib. Arafah dapat. Okey? Soal melontar itu nanti kita bincang. Itu bukan rukun, tu wajib. Okay, sekarang tentang rukun. So, walaupun dia bilang tak berhenti, sekadar lalu saja tanpa berhenti, walaupun satu lahzah lah, satu perudah, 1 second. Okay. Kemudian itu satu. Dan saya dah bilang tadi, kita walaupun kita berlalu saja, bagaimana kalau misalnya orang ini dia tak dapat lalu lagi kat sana kerana sesak dan dia nak pergi apa, mungkin dia sakit atau dia orang besar atau sebagainya, dia naik helikopter, dia jalan ke Arafah. Boleh tak? Boleh? Boleh tak naik helikopter? Boleh, sah. Kalau dia tawaf, orang terlampau ramai, boleh tak dia naik helikopter? Tak boleh, tak sah. Sebab helikopter jalan atas. Tawaf, helikopter tak boleh jalan dalam kawasan yang sempit. Tawaf mesti hanya disah. Sah tawaf hanya buat dalam masjid. Luar masjid tak sah. Helikopter tu, orang dalam helikopter tu macam mana nak mengirikan Kaabah? Tapi di Arafah boleh tak? Kenapa boleh? Kawasannya luas. Helikopter boleh lepas. Habis orang ni tak mengirikan Kaabah macam mana? Mesti mengirikan Kaabah dalam helikopter. Masa dekat Arafah, mesti ke kita ni punya bau selalu juga menghadap ke Kaabah? Kaabah jauh, 25 km jauh. So tak ada masalah. Sebab tu ulama kata kalau di Arafah melalui pakai helikopter sah, naik ambulans sah, naik bas lalu sah, naik untah sah, naik apa pun sah. Berhenti sah, tak berhenti sah. Okey. Sebab ni kita tak terangkan macam ini sebab beberapa tahun dulu kalau masih ingat, adalah saya rasa lebih daripada 5 tahun dulu, ada sekumpulan orang-orang kita, orang Singapura, bas dia berada dalam bas masa hari waktu wukuf, terlalu sesak, mereka duduk dalam bas, tak turun, tak ada tempat pun nak turun. Okey. Jadi mereka sangsilah sama ada hasil atau tidak mereka punya wukuf. Balik masuk surat khabar. Satu, saya tahu baca surat khabar. Jadi mereka kata macam mana kita punya wukuf, kita tak dapat turun pun daripada bas. Apa jawapan dia? Sah atau tidak? Sah kalau bas berada dalam Arafah. Okey. Hadir dengan sengaja atau lalai. Sengaja kita memang tahu, kita memang nak pergi Arafah. Dah sampai Arafah. Dah niat nak pergi Arafah. Dah sampai Arafah. Kita tahu ini Arafah. Kita tahu ni tempat wukuf. Okey? Ini sah. Ada orang dia sampai Arafah, dia dah bangkit dalam bas ke apa. Lepas tu, tadi jalan dia tak perasan, dia tengah hayal ke apa. Lepas tu dia tanya orang,
Arafah ni bas dia tak berhenti, tak ada tempat nak berhenti. So dia tanya orang, Arafah dah lepas belum? Dah lepas. Sah atau tidak? Kenapa sah? Dia tak sadar. Dia jaga. Cuma dia lalai kan. Macam kita solat. Tapi tengah solat duduk fikir mana nak pergi. Bulan 6 ni holiday, aku nak berjalan mana. Tapi solat. Same thing like this lah. Dia lalu kat Arafah. Otak dia tak ke mana ke apa. Dia tak tahu itu pun Arafah. Orang kata tadi tu yang kita lalu tu lah Arafah. Oh kita tak berhenti. Tak ada tempat nak berhenti. Bas jalan je. Faham tak? Yang tak sah kalau awak berada di Arafah waktu wukuf. Okay? Waktu wukuf, orang ini pengsan. Tak sadar. Koma. Daripada zuhur sampai subuh. Dia punya wukuf tak sah. Kalau dia pitam, pengsan atau pitam, tapi dia tersadar sekejap. Dia buka mata, dia kata, kat mana saya? Ada orang bilang dia, awak berada di Arafah, oh tempat wukuf. Ya, lepas tu dia pengsan balik. Mana dia sadar sekejap kan? Bila sadar sekejap, dia punya wukuf sah. Okey, kalau dia terus tak sadar, pengsan atau pitam, mabuk daripada waktu zuhur sampai subuh, maka dia punya wukuf tak sah. Orang tidur macam mana? Dia masuk zuhur, dia tidur sampai subuh. Orang tidur sah. Sebab dia bukan koma kan? Dia tidur, boyan sekejap dia dah bangun. Tetapi jaranglah orang tidur daripada zuhur sampai subuh kan? Cuma cakap saja, kita nak fahamkan. Okey? Jadi hadir dengan sengaja atau lalai, padahal tidak diketahui itu adalah Arafah. Dia lalai, dia tak tahu itu Arafah. Orang beritahu dia, baru dia kata, oh ya, dah lepas dah. Sah atau tidak? Sah. Okey. Dalam keadaan berniaga, Arafah, Mina, Muzdalifah, hari ini dah jadi tempat berniaga. Siapa yang berniaga? Nanti awak pergi, awak tengoklah siapa berniaga. Okey? Macam-macam jualan. Jadi kita pergi Arafah bukan nak jual barang. Okey? Bukan nak membeli belah. Ingat tu. Okey? Nak pergi ke Arafah, tolong simpan awak punya duit-duit. Ambil sikit saja bawa. Nanti Syekh akan bilang awak, ada apa-apa nak simpan sebelum pergi ke Arafah, awak kasih. Kamera awak, video cam awak, everything simpan. Ini bukan tempat untuk kita bergambar-gambar. Agak-agak bayang ginilah. Kita selalu diingatkan supaya membayangkan diri orang yang nak pergi ke Mekah ni seperti orang nak mayat. Okay? Mayat, dia sebelum ditanam, dimandikan tak? Disekapankan tak? Disolatkan tak? Lepas tu, dia naik keranda kan? Dibawa ke kubur, masuk kubur. Bila masuk kubur, orang berbalik kan? Itu antara engkau dengan Tuhan sekarang. Kita nak pergi Mekah, haji atau umrah pun sama Awak nak keluar pergi Mekah, mandi tak? Mandi sunat. Lepas tu, awak pakai putih kan? Macam awak pakai kain kapan. Lepas tu nak keluar rumah, solat tak? Awak solat. Lepas tu naik keranda tak? Tak. Naik kereta 4 roda sama juga. Sampai ke airport. Bila awak masuk kat tempat kawasan immigration, once awak dah masuk, chop settle, awak pun lambai, awak jalan, keluarga balik tak? Balik. Sekarang antara kita dengan Tuhan, apa yang Tuhan tetapkan? Senang, susah, berat, ringan, Allah yang tetapkan. Okey? Cuba bayangkan macam itu. So kalau kita ni sadar diri kita sebagai orang yang sebagai mayat, agak-agak seorang yang pandai-pandai pun, fotografer hebat-hebat pun, dia nak jadi mayat, dia bawa tak kamera dia masuk dalam lubang kubur. Why? Pasal apa nanti bukan akhir datang aku nak video cam dia sikit, nak ambil gambar dia. Tidak kan? Bayangkan macam gitulah. Hari lain nak ambil gambar, ambil lah. Tapi ini sekarang 5 hari kemuncak. Faham tak? Ibarat awak bayangkan kalau aku dalam kubur, bukan angka nak datang, nak bertanya, akak wait aja semua mana, please.
tak pasang punya video cam. Okey, tanya malaikat, apa kau nak tanya? Ada? Tak boleh. Tu jangan kita dalam ketakutan. Kita dalam gementar, dalam mengharapkan rahmat dari Allah. Faham tak? So why kita masih keduniaan? Memana walaupun kita pergi ke Arafah nak menundukkan nafsu, tapi actually kita mengikut hawa nafsu kita. Bergambar-gambar begitu gini. Habis tu haram ke ustazah? Saya tak bilang haram. Awak nak bergambar, gambar. Tapi kalau duduk fikir, bukan untuk tujuan ini aku datang ke Arafah. Bukan tujuan aku ini, tujuan aku supaya nak mendekatkan diri kepada Allah. Bukan nak posing-posing. Alah gambar, saya tak buat video cam, main kamera, main telefon aja. Kita kat Arafah tengah baca-baca, ambil gambar. Orang kat Singapura dah nampak. Kita kat Arafah tengah angkat doa ke, tengah lele-lele mata ke, ambil gambar je. Orang tak, oh dia ni menangis kau pada Arafah. Macam mana dia tahu? Facebook. Orang sekarang masukkan kan? So kita lari dari tujuan kita. That's why saya bilang tadi kan, kita punya iman ni iman taklid ke, iman ilmu ke, iman orang mukmin. Kalau iman ada ilmu, buat tahulah belajar. Arafah begini, sa'i gini, tawaf gini, ini begini, ini begini. Tapi tak masuk ke dalam hati. So kita di Arafah, orang nak buat apa, nak berniaga, nak bergambar, nak berapa, buatlah. Kita jangan campur. Kita dengan Tuhan kita. Okay? So awak pergi ke Arafah, ke Mina, ke Muzdalifah. Okay? Macam-macam jualan. Nak beli, orang lelaki suka cari batu. Batu apa? Batu cave? Bukan. Batu akik. So, orang tabur batu akik. Macam tak nak tengok, tapi tengok juga. Kan? Berkenan pula yang mata macam gitu, yang begini, yang begitu. Akhirnya beli. Murah pula. Dia bilang murah, 1-2 rial, 1 rial. Kat Singapura kalau kita beli ni 100, ada 1000. Pada dia beli 1-2 rial. Dia kata, wow, suka. Tak apa, ni bawa balik. Beli aje lah. Nanti kasih si Ali 1, Ibrahim 1, Razak 1, Detu 1. Biar dia orang buat cincin. Ini ke Arafah tau, Arafah. Ini Mina. Ini Muzdalifah. Bukan untuk beli batu-batu akik. Okay? Ada orang ke Arafah bawa minyak atar. So ada orang lelaki cium juga minyak atar. Awak dalam ihram. Habis kena dam. Okey. Orang perempuan apa cerita? Orang perempuan nanti pegawai. Dia tersebut pula pegawai. Adalah orang-orang dia. Pentang selendang. Tengok selendang. Beli kat Mekah, 1 lai 5 rial. Ini dia bilang, 5 lai 20 rial. Offer juga bagus ada orang beli, okeylah saya ambil. Berapa sudah ada? 2 dozen ke saya, 3 dozen ke saya. Pasal murah. Kadang-kadang boleh dapat tawar-tawar dapat 3 rial. Belilah banyak-banyak. Beruj pula, orang tabur beruj. Kita pula ni jangan tengah gila beruj. Beruj yang memang biasa kat dada, biasa kat bawah sini. Biar sekarang dah beruj yang lele-lele tu, berember-rember, semua jual. Tak beli. Baju itu, baju ini, selendang tu, selendang ini. Ini pula ada baju. Ini bagus. Mak kita kalau pakai baju orang tua. Dah tak ada kerja lain. Baju orang tua pun dia jual. Okey? Orang tua kan pakai macam tangan pendek, macam blouse kan? Semua jual. So awak ni nak pergi ibadat ke nak pergi berniaga? Ibadat lah ustazah. Orang jual kita belilah. Dapat tak wukuf? Dapat. Sah tak wukuf? Sah. Tapi ingat, level iman, level Islam tak naik. Di bawah. Walaupun pergi haji, level, standard iman kita kat situ juga. Dah ada 30 tahun, 40 tahun solat. Dah pergi Mekah pun, misal lagi K1. Ada orang dia naik primary 1. Primary 2, primary 3, primary 4 sampai bila masuk universiti, kita selama-lama lah di bawah. Terpulang pada kita. Tapi temptation lah. Tengok macam-macam orang tabur-tabur, tak nak pandang pun terkerling juga.
cantik batu tu, cantik selendang tu, jaga. Sah, hukum sah. Yang jual pun sah, yang beli pun sah. Tapi tidak disuruh kita buat demikian. Saya tak bilang haram membeli atau haram menjual. Tetapi Nabi tak buat demikian. Ini zaman jahiliah, ni semua mereka buat. Di Mina, sampai buat karnival untuk jual barang zaman jahiliah. Malam mereka buat unggun api dan malam mereka akan lawan syair di Mina. Siapa menang, syairnya akan digantung di Kaabah. Kabilanya dan orang yang syairnya bagus akan mendapat penghormatan sebagai penyair. Okay. So kita ingat, ini 5 hari bukan untuk kita berniaga-niaga, untuk beli barang dan sebagainya. Walau apa pun di offer, apa pun ditawarkan, aku datang bukan untuk beli barang. Kalau aku nak beli brooch, aku nak beli selendang, nanti dah balik, dah habis haji, ada jual, aku beli. Tak nampak, beli. Tak nampak, tak payahlah. Apa yang ada saja. Hari ni 5 hari, kalau boleh, jauhkan daripada dunia kita. Dunia yang merosakkan selamat. Okay? So, tapi kalau orang tu berniaga, sah. Dalam keadaan berbual-bual, duduk kat Arafah, orang semua baca doa, dia pun baca lah lebih kurang. Dia pun angguk-angguk. Lepas tu sekejap lagi awak tengok dah habis saja ustaz berdoa, mereka sama satu dia dengan dia berbual. Awak ni sebenarnya tinggal kat mana? Pernah tengok muka awak lah. Kat mana kita pernah tengok? Lepas tadi betul-betul nampak khusyuk. Habis saja macam that's it. Ustaz dah habis doa kan? Dah habislah Arafah aku. Dah tak ada lagi. Habis semua. Lah, Arafah sampai subuh Wukuf sampai subuh. Pengkabulan doa sampai subuh. Tapi orang ini sudah stop. Ustaz habis doa, dia pun habis. Khatam habis, tutup. Dah, kita boleh duduk berbual-bual. Tengok mata, tengok orang tu jalan, tengok orang tu duduk, tengok orang tu minum air, tengok orang tu makan, tengok gerak-geri orang. Dia tak tengok diri dia tahu. Dia tengok, jadi dia duduk tu mata dia tengok sana, tengok sini, tengok atas, tengok bawah, tengok tu, tengok. Balik macam cerita, aku tengok pegawai dia begini, dia tu begitu, dia tu begitu. Tapi dia tak perasan dia dah buat banyak salah ni. Okay? Dah ajak orang berbual, cerita anak kita awak, dia tinggal kat sini, ada anak 4, saya cucu dah 10. Tapi dah besar. Ini saya datang ni semualah anak-anak yang bagi duit. Begitu begini, dia bragging kat Arafah. Bukan minta ampun, dia bragging, menceritakan hal ehwal keluarga dia. Anak saya gini, bapa saya gini, datuk saya gini, mak saya gini, isteri saya gini, suami saya gini, ipar saya, adik-adik saya gini. Ya Rab. Bukan mengumpat, dia cakap yang baik lah. Anak dia, memang anak saya baik. Dia kalau saya cakap apa tak pernah lawan. Dia sayang saya. Ini dia tak mengumpat. Tapi bukan tempat ini awak nak cakap. Saya tak nak cakap, Ustazah. Alah, awak anak murid saya mahu awak baik-baik lah. Saya tahu semua orang baik-baik. Awak biasa sampai satu Syekh Haji, satu pegawai dia punya family, punya keluarga travel agent ni. Sampai dia cakap dengan saya, dia orang perempuan. Dia panggil saya kakak. Dia bilang, Kak Kamaria, saya kau tengok jemaah diam, tak banyak cakap, tak banyak huha-huha macam ni. Sekarang saya tahu itu anak murid Kak Kamaria. Dan dia bilang, dia tanya sikit boleh? Oh, anak murid saya pun Ustazah Kamaria. Lepas apa? Dah 1 tahun, dah hampir berapa bulan kena tekan. Jadilah juga insya-Allah. Bukan semua tapi hampir semua jadi. Tak banyak cakap. Baik, alhamdulillah saya bangga dengan pelajar saya. Okey. Tetapi kita tak nak cakap. Orang pula asyik kuat kita. Awak, gitu. Ya kuat. Habis macam mana? Cakap yang dia baik-baiklah. Kak, kalau awak tengah doa, ni saya ingatkan awak kalau sedang berdoa, orang kalau kecuali soal hidup dan mati. Okey, baru awak bercakap lah. Kalau soal tu bilang-bilang khemah dah terbakar keliling, bangunlah. Okey. Orang sudah kita bilang dah berlari-lari pasal dah kita bilang ada rusuhan. Kalau awak tak lari, orang timpa awak bangkali pengsan, rasa bangunlah. Tapi kalau sekadar orang tu nak ajak berbual, dek nak tanya sikit,
Diamkan. Jangan berdoa saja. Okey? Dia kuat macam mana pun, ini bukan soal mustahak kan, diamkan. Sebab ini orang biadab. Orang sedang bercakap dengan Allah, sedang berdoa tu mana kita sedang munajat. Dia tak hormatkan. Kenapa dia tak hormat orang berdoa, orang berzikir? Kerana dia tak kenal Tuhan. Dia cuma sekadar datang saja. Sebab tu dia nak berbual. Dah sedap berbual kat Singapura, dah sedap berbual. Berbual saja. Kalau kita berzikir banyak tak apa, dia berbual. So kita pedulikan. Kalau agaknya dah tak boleh dipedulikan, kena juga jawab. Nanti boleh berbual saya sedang nak berzikir sekejap. Nantilah, nanti dah habis pun saya berbual dengan awak. Cakap baik-baik, jangan tunjuk sombong. Aku dah belajar. Ustazah Kamaria kata, gitu, gini. Ini kena jaga Ada beberapa tahun dulu saya ajar di sini. Ada pelajar, mungkin itulah saya cakap, mentaliti orang tak sama Kemudian dia pergi haji. Anak beranak pergi haji. Bila nak buat apa-apa sikit, dia kata, saya nak mengikut Ustazah Kamaria, dia dah ajar saya gini, saya tak akan buat. Jadi nama saya dipergunakan dengan cara yang tak betul. Awak mesti faham. Saya tak ajar awak jadi kasar, jadi ganas. Faham tak? Jadi tawaduk, yes. Kalau orang ajak berbual, kita cakap baik-baik. Nanti dek atau nanti kak, saya nak berdoa dulu. Tidak habis, saya cakap ke kak. Tapi sebelum kita tutup, kita berhentikan doa. Tengah-tengah cakap, Rabbana atina fid dunya. Nanti kak jangan cakap macam itu. Habiskan doa awak. Tutup dulu dengan selawat. Faham tak? Habiskan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa kina ni kena kuat. Wa fil akhirati hasanah. Wa kina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah alamin. Kak, nanti kejap, saya dah habis doa semua, nanti kita boleh berbual Dia bilang okey. Sebalik semula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selawat, salam, doa lagi. Arab tadi dah habis, kan nak cakap Melayu pula. Tapi misalnya bismillah, alhamdulillah, selawat. Kita jangan kasar pada orang yang tak faham. Okey, insya-Allah kalau Allah nak beri dia taufik hidayah, sekejap saja tahu. Yang beri taufik hidayah Allah Allah. Mungkin dengan teguran kita kepada dia begitu, waktu itu rahmat Allah turun, dia dapat keinsafan. Apa aku ni? Aku kat Arafah berbual-bual, tengok si Fatimah tu daripada tadi badan. Mungkin dia terus insaf, dia berubah. Sebab yang ubahkan kita bukan perkataan ulama atau siapa. Mereka bercakap, tapi mereka tak boleh ubah kita. Ustaz, ustazah, ulama, siapa pun tak boleh ubah kita. Mereka beri nasihat. Kalau mereka beri nasihat, kebetulan waktu itu rahmat Allah ada, kita dapat, Allah akan ubahkan kita. InsyaAllah. Kalau ulama tu baik, ikhlas, insyaAllah perkataan dia akan disertai dengan rahmat Allah. Kita dapat rahmat Allah. Kita bersyukur pada Allah, berterima kasih pada dia. Dia hanya sebab, tapi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So kita tak boleh ada perasaan menghina, merendahkan sesiapa pun di Arafah. Walaupun dia jahil macam mana, cakap baik-baik, lemah lembut, jangan takabur. Asal awak jangan sesekali, saya pesan jangan sesekali cakap, saya nak mengikut Ustazah Kamaria. Ustazah Kamaria tak ada benda kat Singapura. Saya dengan awak sama. Kita sama-sama nak jadi orang baik, insya-Allah. Okey, tapi kalau awak menjadi orang yang takwa, awaklah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So pergi Mekah, jangan takabur, jangan tunjuk hebat, jangan tunjuk angkuh dengan amalan, dengan awak punya zikir, baca tu baca, jangan. Makin banyak ilmu kita, makin banyak iman kita, makin banyak amalan kita, sepatutnya kita menjadi macam padi, makin mengendari. Bukan menunjuk-nunjuk. Jangan sesekali menunjuk di Arafah. Okey? Jangan kita hilang rahmat Allah. So kalau orang tu berbual-bual, bercakap-cakap, memanglah dia rugi. Semua hidup boleh dapat sekali aja barangkali. Ada orang dapat 2 kali. Awak dapat Arafah sekali dan awak habis masa untuk berbual-bual. Itu jamlah kat Arafah dah habis saja. Ini dah jadi penyakit kita. Habis saja, mana dia? Cari telefon. Asal? Nak telefon anak. Mak dah dekat Arafah ni baru habis doa-doa. Hebatnya. Tak boleh sabar ke 5 hari? Tak cakap anak 5 hari tak boleh. Saya tak cakap, ustazah, saya hantar message. Kan? Kesian budak-budak air raya kan?
Nanti kesian dia tinggal ingat kita. Dia hantarlah mesej. Tak apalah. Kita mati pun akan tinggalkan mereka. Ini 5 hari. Kalau boleh hati, jiwa, raga, badan, segala-galanya kita dengan Tuhan. Lupakan anak. Lupakan segala-galanya. Tak perlu telefon-telefon orang waktu hari wukuf. Okey. Telefon tu ada banyak baiknya. Tapi kadang-kadang banyak juga merosakkan. So saya bilang, ini off. Nak bawa telefon bawa. Tapi off kan. Aku sedang wukuf. Bukan time untuk aku telefon anak-anak. Telefon keluarga, bukan. Okey. Penat. Awak sudah baca-baca penat. Awak boleh baring. Nak tidur sekejap, tidur. Ni malam tak tidur tau. So ingat di Arafah. Kalau orang tu berbual. Macam mana dia punya wukuf Dia berbual aja. Sah tak? Saya tanya awak. Sah tak wukuf dia? Sah. Jangan tengok orang macam mana dia buat tu, macam mana. Jangan. Fikir diri sendiri. Macam mana aku buat. Tuhan lihat aku. Tuhan terima tak amalan aku. Itu yang kita nak fikirkan. Jangan fikir soal orang. Okay? Asyik tengok aja orang punya amalan, orang punya ibadat, orang punya zikir. Kita tak berzikir betul. Sebab mata asyik menyelingas tengok sana, tengok sini. Kan? Jaga. Okay? Dan begitu juga pergi di Arafah dalam keadaan bermain-main. Dah habis ustaz doa, ada orang keluarkan gendang, gedang, dungdang, gedung, gedang, main gendang pula joget-joget. Hasil tak? Hasil. Arafah ialah tempat kita dengan Tuhan. Ada orang dah habis doa-doa, mari kita duduklah baca Maulid Rasul. Baca marhaban. Ini bukan tempat. Arafah bukan tempat untuk baca marhaban. Baca selawat boleh? Boleh. Bukan tak boleh. Tapi bukan untuk kita duduk buat kumpulan kita. Bacalah awak, bacalah saya, baca. Tak. Ini tempat bukan kita nak memperbanyakkan selawat. Tapi memperbanyakkan taubat. Nanti kita akan pergi ke Madinah kan? Jangan tak berselawat. Sini kita selawat tapi tak semacam kita kat Madinah. Sini tempat kita bertaubat, tempat kita menangis, kita minta tempat kita minta rahmat dari Allah Taala. Dan awak akan jumpa kumpulan yang baca berzanji, kumpulan yang nak baca itu, yang baca ini. Di Arafah bukan tempat bikin kumpulan. It's nafsi. Faham tak? Tadi kita sudah berjemaah. Lepas solat baca ramai-ramai. Sudah. Lepas tu tak ada buat. Jangan buat kumpulan. Masing-masing baca sendiri. Masing-masing doa sendiri. Masing-masing minta kepada Allah sendiri. Okay? So kalau ada orang berbual-bual, bermain-main, bergurau-gurau, okay? Diamkan sajalah apa nak buat. Sah atau tidak? Sah. Ada ke orang macam gitu? Awak akan saksikan. Selalu saya cakap, kerana ada orang betul ke tak betul. Bila nanti dia balik, Ustazah, betul Ustazah, saya jumpa orang macam itu. Ada lah. Tak payah cakap lagi lah. Perkara itu selalu ada. Kadang-kadang masa Arafah, masa Mina Muzdalifah berlaku. Kadang-kadang di hotel berlaku. Tak maaf cakap. Pegawai dengan pegawai. Tak kira lelaki perempuan. Bergurau senda tak tentu arah. Ini Mekah, Madinah, Arafah, Mina Muzdalifah. Ini tempat-tempat yang hebat kan? Awak bergurau pada awak bukan suami isteri. Ada pegawai suami isteri. Ada pegawai bukan. Dan pula yang pergi pula pegawai pula handsome macam orang muda bilang handsome gila. Jadi yang muda-muda ni pula pergi muda-muda sekarang. Bila dah pergi tengok cari pegawai tak nak cari. Haji Rahman, Abdul Rahman dia tak nak. Haji Ali dia tak nak. Haji Fatimah dia tak nak. Apa pun dia cari Haji Razak. Kau handsome gila dia bilang. Ini semua walaupun pergi Arafah tapi dah ada rosak kan. So jaga. Okey. Jaga perkara ni. Okey. So soal main-main gurau-gurau ni semua janganlah buat. Masya-Allah. Tapi kalau buat tetap dapat. Tapi di low grade lah. Awak pergi ambil peperiksaan nak masuk universiti. Orang tanya macam mana PAS? PAS. Anak awak PAS. Dia PAS. Tapi orang ini punya PAS, layakkan dia masuk universiti. Orang ini pun PAS. Nah, satu universiti tak boleh terima. Tapi PAS lah, cukup makan. Tak sama kan?
Okey, so kita kena jaga. Begitu juga kerana menuntut hutang. Menuntut hutang. Ini kat Mekah selalu berlaku, orang pergi Mekah ni suka pinjam orang punya duit dah. Suka pinjam. Dia bawa 1,000. Rasa-rasa cukup lah, nak belanja apa. Kat sini cakap tahu. Nak belanja apa, nak beli apa. Bawa dia 1,000 cukup, 500 pun orang kata cukup. Tak nak apa nak beli, semua dah bayangan share kan. Makan minum semua dah ada, apa lagi. 500 pun dah banyak. Tapi tak apalah, untuk selamat bawa 1,000. Okey. Sampai kat Mekah habis dia beli belanja, duit habis. Hari-hari belanja. Nampak tu beli, nampak ni beli. Nampak teko beli, nampak cerit beli, nampak tempat celak beli, nampak mainan beli, nampak air baju beli, nampak alah apa saja dia nak beli. Okey, sampai saya bilang, kadang-kadang saya rasa agak kalau shopping yang ada kat Mekah tu, dia seperti beg plastik boleh lipat kecil-kecil lipat, masuk kocek bawa balik Singapura. Orang buat agaknya. Sampai kat Singapura dah, aku dah beli kedai sekali aku beli. Okey? Terlampau banyak shopping. So kadang-kadang duit habis. Lepas tu kita pergi pinjam. Kita orang Singapura. Saya share A, awak share B. Saya kenal awak, saya pun berjumpa dengan awak. Saya mungkin cakap awak, saya kenal awak Fatimah. Aku ada hajat sikit lah. Aku kekurangan duit. Kau boleh pinjam tak aku? Dalam 500 lah kalau kau ada, tak ada 300 pun boleh. Nanti aku petang ni telefon anak aku suruh dia hantar duit lah, Titi punya. Boleh dapat duit. Habis orang ni macam tak nak kasih. Nanti petang aku telefon anak aku mesti dapat punya. Aku tak sangka nak beli barang dah tu, beli jam tu pula mahal. Ni jam boleh tahu kat mana, kiblat kat mana apa. Tak ya, mesti nak beli satu. Macam satu gairah kita jadi kat sana. Okay? So, dia kata nanti petang nak bayar kan? Dah besok, dah lusa. Dah besoknya besok pun tak datang. Tapi orang ni cari-cari. Tahu dia kat share tu, pergi tengok hotel dia tak ada. Dia pergi terlepas dia dah pergi masjid. Janji nak bayar. So orang ni kata, tak apa, nanti Arafah kan. Orang Singapura pun kumpul satu tempat kan. Aku cari. So dia pergi Arafah. Memang dia dah wukuf. Tapi sambil dia wukuf, dia nak cari si Fatimah. Hutang dia 300, kata nak bayar petang. Tak bayar-bayar. So dia masuk, dia tengok. Awak share A, masuk tempat kumpulan share B. Jadi kita orang tengok kita ni orang lain, ni bukan kita berjamaah. Cari siapa? Saya nak cari Aja Fatimah. Fatimah mana? Fatimah binti Ibrahim. Oh, dia tak ada kat sini. Tapi dia bilang ni syekh. Oh, salah. Dia pergi satu syekh ke satu syekh cari. Dia nak cari hutang ni kan. Sekali terjumpa. Si Fatimah ni pun tengah sikit-sikit nampak. Fatimah, macam mana? Kau baik. Itulah aku tunggu kau. Kata nak bayar duit aku. Itulah. Jadi cerita panjang kan. Sah atau tidak dia punya wukuf? Dua-dua ni sah atau tidak? Sah. Tapi niat dah lain kan. Tapi sah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiap-tiap amalan dengan niat, dan seseorang tu akan mendapat apa yang dia niatkan. Macam kita solat, Allahu Akbar. Orang tu pergi wukuf. Sama kan? Tapi bila kita tengah solat, otak ni duduk fikir. Yang ada orang duduk kira duit dalam salat. Okey? Tadi duit dia ada 100, dah tinggal 20. Apa dia beli? Kira-kira tak boleh balance. So dia kira dalam solat pula balance. Betul-betul tadi. Padi dia sampai dia terlupa lah. Dia terlupa dia dalam solat. Dia kira duit. Yang ada pula tengah-tengah solat, barangkali dia teringat ni bulan 6 ni nak holiday kan. Dan bulan pun 24 hari bulan Mei kan. 24 Mei hari Jumaat, Sabtu, Minggu, 3 hari holiday. Boleh pergi short holiday ni tengah solat. Tak payahlah nanti bulan 6 aku pergilah mana. Dalam solat. Orang tengok dia solat, baca betul pasal dah set. Dia baca betul, tapi dia punya hati lagi kan
Sama macam ni, orang ni pergi Arafah. Wukuf semua dia buat. Hati dia lari pasal nak menagih hutang, nak buat-buat, yang nombor 7 nak kejar binatang. Macam yang nak meniaga. Okey. So hasil, tapi tak samalah dengan orang yang datang semata-mata hanya untuk memperhambakan diri pada Allah, nak menangis kepada Allah, nak merayu pada Allah, nak betul-betul taubat kepada Allah. Tak sah. So kita letak diri kita kat kategori mana? Terpulang. Hari ni mungkin awak belajar. Sampai harinya kita tak tahu. Ada beberapa tahun dulu, ada beberapa orang pergi Mekah. Haji. Dan balik, dan seorang kata, Ustazah, saya buat apa yang Ustazah ajar, saya Alhamdulillah saya dapat buat, syukur pada Allah. Saya bilang dekat Arafah, Ustazah pesankan kita semua jangan bergambar-gambar. Ada kawan saya 2 pun belajar dengan Ustazah. Tapi kat Arafah, dia ambil gambar. Dia kata, marilah, jomlah ambil gambar sama-sama. Dia bilang, kita kan dah belajar. Sini bukan tempat ambil gambar. Walaupun bukan haram, tapi ini tempat ibadah kan. Kita kan belajar dengan Ustazah Kamaria. Alah, dia tak ada kat sini. Sedang. Memang saya tak ada. Saya ni siapa? Allah ada tak? So kita buat ibadah, orang buat ibadah. Kita pergi haji, kita keluar belanja. Tapi kenapa kita punya haji tidak menjadi? Sebab after some time bila kita balik, kita dah balik asal perangai kita yang lama tahu. Dah balik asal. Kenapa? Because inilah kita buat ibadah tidak daripada hati. Kita buat ibadah remeh-temeh asalkan boleh. Janji buat. Okey? Tak sama dengan orang yang buat dengan ilmu, dengan tawaduk, dengan khusyuk, dengan takut, dengan harap rahmat Allah. Kerana dia benar-benar nak jadi manusia yang benar-benar baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So jagalah. Okey. Nombor 3 sampai 7, 3 dalam keadaan meniaga, berbual-bual, keadaan bermain-main, untuk hutang, mengejar binatang, sah. Tapi lebih utama tidak dengan sebab-sebab tersebutlah. Okay. Lebih baik kalau kita tidak pergi Mekah dalam keadaan niat-niat yang rosak. Kemudian sunat-sunat wukuf. Sebahagian daripadanya kita dah tak dapat buat. Okay. Apa sunat-sunat wukuf? Sunat bermalam pada malam 9 Zulhijjah di Mina. Sunat mandi sebelum berwukuf. Okay. Kita kalau ikut sunnah Nabi, Nabi daripada Madinah, Nabi tak datang ke Mekah, dari Madinah. Dan Nabi masuk terus pergi ke Mina dulu. Nabi tak pergi Arafah dulu tau. Nabi ni malam Arafah kan? Malam ni, besok malam Raya malam ni Nabi bermalam di Mina. Bermalam di Mina. Okey. Dan lepas bermalam di Mina, solat subuh besok pagi, baru Nabi dan para sahabat berangkat pergi ke Arafah. Okey. Jadi kita dalam lebih kurang kita bilang 20 km lah nak jalan. Mereka keluar subuh sampai Zuhur. Dan Nabi akan solat di masjid yang sekarang dipanggil Masjid Namira. Di mana tu, di bumi Arafah. Okey. Tu masjid separuh Arafah, separuh Urana. Separuh boleh wukuf, separuh tak boleh. Okey. Lepas itu Nabi masuk lepas Zuhur, sembahyang Zuhur dan asar, Nabi akan pergi ke Jabal Rahmah. Nabi pergi ke Jabal Rahmah, wukuf di sana. Okey, wukuf di sana. Ini dah kira hari wukuf. Nabi beri khutbah. Waktu maghrib masuk, Nabi pesan sahabat keluar. Tak salat tak salat maghrib di Arafah. Ini sunnah Nabi tak salat. Sebaliknya jamak akan maghrib kepada isyak. Jamak akan maghrib kepada isyak dan salat di Muzdalifah. So mereka dari Arafah turun ke Muzdalifah dalam lebih kurang 7-8 batu, mereka akan turun dan berhenti di Muzdalifah, baru salat maghrib dan isyak. Okey? So mereka maghrib aja keluar. Mana ni maghrib salat tu tak? Tak salat. Jamak aja, jamak takhir. Okey. Salat bila berada di Muzdalifah. Dan Nabi di Muzdalifah, Nabi tak kalang kabut nak keluar. Nabi duduk di Muzdalifah dan berdoa.
di Muzdalifah dan solat subuh di Muzdalifah. Solat subuh yang Nabi kasih semua berkeluar pergi ke Mina dulu, budak-budak, perempuan-perempuan, orang tua-tua, orang sakit pergi dulu. Yang lain semua, lelaki, perempuan yang kuat, yang sihat, duduk di Muzdalifah pada pagi hari raya sampai solat subuh. Lepas itu baru Nabi Pak berangkat pergi ke Mina balik semula. Ini yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak ambil nafar awal. Nabi buat nafar sani. Ini semua sunnah-sunnah Nabi lah. Okey. So kita buat masa ini agak susah nak buat demikian kerana kita di bawah Syekh, dan Syekh di bawah muassasah, di bawah kerajaan Saudi, ada peraturan-peraturan yang terpaksa kita ikut. Cuma kita tahu sajalah malam 9 Zulhijjah sunat kalau dapat bermalam di Mina. Kalau ada Syekh Haji dulu, ada Syekh Haji yang buat bermalam di Mina dulu. Tapi sekarang agak susah sikit. Kemudian sunat mandi sebelum wukuf. Bermakna dari Mina tu mandi sunat kerana nak wukuf besok. Okey. Kemudian yang ketiga, afdal keluar dari bumi Arafah apabila tenggelam matahari, jamakkan maghrib ke isyak, dirikan di Muzdalifah. Itu yang afdal. Tapi sekarang kita tak buat demikian. Okey, kita makan malam, makan malam besok hari raya, besok malam hari raya, malam ni kita keluar terus ke Arafah. Dan kita duduk di Arafah sampai besok hari wukuf kan. Hari wukuf tu kita terus duduk sampai solat maghrib, waktu maghrib. Solat maghrib dengan isyak, kita makan dan kita akan tunggu. Tunggu apa? Tunggu untuk dibawa kita ke mana? Muzdalifah. Okey. Bahasa kita dibawa di Muzdalifah. Di Muzdalifah nanti kita akan berdoa, mengutip batu di sana. Lepas tu kita akan duduk di Muzdalifah pun sekejap saja. Kalau ikut sunnah Nabi duduk sampai subuh kan. Kita tak dapat duduk sampai subuh. Ada Syekh Haji yang buat demikian. Mereka terus duduk kat Muzdalifah sampai subuh. Ada Syekh Haji tidak. Tapi keadaan sekarang sudah berubah. Berubah apa? Kita akan terus pergi ke Muzdalifah. Kalau tahun ini juga dia pakai VIP atau muassasah biasa, kalau Syekh Haji pilih muassasah, kita akan duduk di Muzdalifah lah. Terus tak keluar-keluar. Bukan kata 2 jam nak keluar, terus sampai 4 hari kat situ. Okey. Dan kita cuma masuk-masuk untuk melontar. Dan kalau kita tak dapat bermalam di Mina, ya ada Syekh Haji suruh kita buat bayar dam. Ya ada Syekh Haji kata kerajaan dah bilang ni siang Muzdalifah, malam jadi Mina. Tapi banyak ulama tak terima lah kan, sebab itu bukan Mina, itu Muzdalifah. Itu 100% confirm Muzdalifah. Okey. So kita kalau Syekh buat begitu, usahakanlah minta Syekh jangan berapa masuk sekejap ke Mina. Itu nanti kita bincangkan. Sunat bagi imam bertak ketua mengadakan ucapan atau khutbah pada jemaah. Ini pada hari Arafah. Wukuf berhampiran dengan Jabal Rahmah. Ini susah. Bagi jemaah Singapura nak wukuf di Jabal Rahmah sangat susah. Okay. Kenapa susah? Orang dah lebih awal cop tempat. Untuk kita punya jemaah tak dapatlah. Okay. Tapi kita boleh nampak lah. Bukit tu kita boleh nampak. Keadaannya, kita selalu bilang 9 Zulhijjah ni punya puasa hebat pahala dia. Allah ampunkan dosa kita setahun. Tapi tidak sunat bagi orang yang berada di Arafah. Tak sunat dia berpuasa. Sebab dia ada banyak kerja nak buat. Keadaan dia memerlukan tenaga. Dan kalau dia berpuasa, ini akan menyebabkan lemah dia. Ini kita kena jaga. Kadang-kadang ada orang, ini ada hadis mengatakan kita mesti nak puasa. Tapi ulama kata tak payah puasa kerana keadaan yang tak mengizinkan. Sebagai contoh, saya baru-baru ni ditanya oleh seorang pegawai haji. Saya bilang, awak tanyalah Syekh awak. Tapi dia tanya saya. Dia kata, dari Muzdalifah, dari dia orang kumpulan ni dari Madinah.
Madinah. Dia nak pergi Mekah. Nak buat umrah atau haji umrah lah. Umrah. So, mereka tak mau mandi sunat ihram di Madinah. Sebab apa? Mereka kata kalau kita dah mandi sunat ihram, kita terus nak solat. Padahal solat boleh buat kemudian. Okey. Mereka kata boleh tak kita mandi sunat ihram di Madinah, kita solat terus sunat ihram. So, kalau kita dah solat sunat ihram, kita disuruh terus jatuhkan niat. Jangan pisahkan solat sunat dengan niat ihram haji atau umrah. Okey. Dia kata pasal apa dia tak nak rugi. Kalau dia masuk Madinah, masuk Zulkhulaifah 10 km dari Madinah, dia kata lepas asar masuk tak boleh solat sunat ihram. Memang tak boleh, tapi ada orang buat juga. Awak keluar, biasa Syekh anda nak keluar lepas asar. Ni dari Madinah. Dia keluar dari Madinah, awak mandi sunat ihram di hotel, awak keluar 10 km je awak akan jumpa satu masjid. Itu satu daripada miqat yang telah ditetapkan. Awak masuk sana tahiyatul masjid. Kalau itu lepas asar tak boleh solat sunat ihram. Okey. Tapi orang ni kata saya tak nak rugi, saya nak solat di Mekah. Boleh atau tak boleh? Kita bilang harus. Tapi ingat, awak tak mencapai keutamaan sebab awak langgar peraturan Nabi. Okey. Nabi buat di Muzdalifah, di Zulkhulaifah. Kenapa awak buat di Madinah? Nabi tak suruh kita buat di Madinah. Nabi suruh kita buat, jatuhkan niat semua di Zulkhulaifah. Nampak tak? Kita langgar keutamaan. Kita di Arafah, Nabi tak suruh kita puasa sebab kita dalam keadaan susah. So jangan langgar. Jangan puasa lah. Yang puasa siapa? Orang Singapura. Orang seluruh dunia puasa pada hari Arafah kerana kita tak dapat berada di Arafah. Faham tak? Jadi kita yang kat Singapura puasa, kita pun doa Allah akan terima. Bukan mereka je Tuhan terima. Cuma mereka tak puasa, kita puasa. Jelas ni? Okey. Lagi satu, saya ingin ingatkan, kita kalau kat Singapura kita takbir, mereka belum takbir. Mereka barangkali masih talbiyah. Okey, pagi hari raya. Pagi hari raya seluruh dunia umat Islam akan solat Aidil Adha. Orang-orang dalam ihram boleh tak dia solat Aidil Adha? Boleh. Tetap sunat. Cuma mungkin mereka tak dapat buat secara kumpulan. Ada syekh haji yang kumpulkan jemaah buat solat hari raya. Tapi kadang-kadang tak dapat. So, bila tak dapat, kita tetap solat hari raya. Walau seorang-seorang. Faham tak? Kita tetap buat dan kita dah mulai takbir. Tapi kita yang berada di sana, bila kita sudah lontar jamrah, kita sudah wukuf itu hari, sekarang lontar jamrah, kita sudah boleh tahlul. Bila tahlul aja Allahu Akbar, takbir lah. 4 hari terus takbir. Dekat Mina sekarang dah tak ada talbiyah. Kita takbir saja. Allahu Akbar tu kita takbir. Okay? So kita mesti tahu apa yang kita buat. Okay? So kita dekat Arafah jangan berpuasa. Dan sunat dalam keadaan bersuci. Namun perempuan yang haid boleh berwukuf. Okay? Hatta orang yang berjunub tak sempat mandi pun boleh berwukuf kalau dia belum ihram sebelum tu. Okay? Apa keadaan pun kita boleh berwukuf. Sebab wukuf tidak mewajibkan. Orang yang berwukuf tu mesti bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Tawaf, yes. Wukuf tak. So, wanita haid boleh tak dia pergi Arafah? Boleh. Okay, tak ada masalah. Kerana habis saya ambil haji tamatuk. Habis malam 9 Zulhijjah, Syekh kata malam ni nak pergi Arafah. Habis saya haid macam mana? Mandi sunat ihram. Bersihkan diri. Jatuhkan niat. Awak boleh jatuhkan niat dalam haid. Tak ada masalah. Kan dibawa pergi ke Arafah. Wukuf, doa, zikir, munajat, menangis. Apa nak buat? Baca Quran jangan. Salat jangan. Itu aja. Lepas tu kita dibawa ke Muzdalifah. Kita doa. No problem.
Kita bawa ke Mina melontar lah. Lepas lontar nak tahlul, potong rambut, potonglah. Tak ada masalah. Balik ke Mekah, mesti dalam haid nak tawaf, tak boleh lah. Itu jangan lupa. Jangan semua boleh. Okay, so wukuf tak menghalang. Orang haid tidak terhalang untuk melakukan wukuf. Okay. Menghindari dari segala perkara yang dilarang, bertengkar, bergaduh, berbohong, hatta segala perkara yang sia-sia yang tidak mendatangkan manfaat. Semasa di Arafah, Mina, Musdalifah ni, bismillah. Jagalah, jangan bertekak. Pasal tempat bergaduh. Ada orang pernah pergi Arafah. Mereka bercerita, saya tak cakap apa. Awak datang, dua orang, tiga orang datang. Okay? Daripada awal awak memang berdua, bertiga. Lepas tu, dah sampai di Arafah, yang kawan, ternampak kawan yang lain. Jadi dia nak pergi sana, kawan ni kontrol dia. Jangan pergi. Bapa kau pergi sana, dia tu semua orang ada, sombong. Mentang-mentang jangan ada harta, jangan sombong. Ni kat Arafah. Ingat, awak pergi Arafah, jangan jadi orang yang kontrol orang. Kita kadang-kadang persahabatan, silaturahim kita hancur sebab kita kontrol orang. Kita ada kawan kita nak pergi mana tak boleh, mesti nak izin kita. Nak pergi mana, mesti beritahu kita. Ini kawan yang tak baik. Tak kawan pun tak apalah. Faham tak? Dia nak pergi jumpa, biarlah. Dia nak pergi jumpa orang tu, kita bilang mengada. Yelah, kau nak pergi jumpa dia kan. Dia orang kaya, dia orang pandai. Aku ni siapalah. Ini kat Arafah tau. Dia bercerita dengan Rasulullah. Kenapa buat macam gini? Ini semua tak bagus. Kita pergi untuk ibadat. Bukan untuk nak kecil-kecil hati. Bukan untuk apa ni, bergaduh, bertekak. Okay? Cari masalah. Janganlah. Kita rugi besar dah. Okay? So kita elakkan dari bertengkar, bergaduh, berbohong. Awak taruh beg awak dah taruh, awak nak pergi angkat wudu. Sekarang balik, tempat yang awak taruh beg, awak dua orang. Awak dengan kawan ke, dengan saudara ke, siapa ke. Awak dah taruh dua beg. Patut keluar angkat wudu, awak patah balik, tengok beg tak ada kat sini, beg kat ujung sana. Sini orang lain dah duduk. Beg awak kat sana. Abang pergi tanya dia. Boleh tanya sikit. Tadi beg saya kat sini kan. Tu beg awak kat sana. Tapi saya dah pilih tempat ni dulu tau. Asal awak campak beg saya kat sana. Tak bagus kan? Pasal apa saya datang dulu. Awak datang ke benar orang lain pergi sana. Ni kat mana ni? Ni kat mana tempat kita ni? Arafah kan? Arafah tau tempatnya pasal gaduh. Orang ini dah taruh beg. Dah taruh. Dia pergi angkat wudu. Orang lain datang angkat beg orang ni, taruh kat ujung sana. Aku nak duduk sini. Sekarang apa nak buat? Masuk. Tengok beg kat sana. Tengok tempat ni orang lain dah duduk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jalan ni. Jangan tanya, jangan bertekak, jangan pergi cakap aku mana boleh diam. Semua nak diam. Kita dah cop tahan kat kita, engkau berlari kan? Nak cop tempat. Ingatlah, kita ni dah terbiasa, everything nak cop tempat. Tak ada cop tempat. Mana kita punya tulisan gitu kita dapat? Dapat bismillah, inilah tempat Allah tetapkan. Okay? Orang tu, habis orang tu buat tu tak salah. Siapa bilang tak salah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa buat amal walau seberat debu, amal baik walau seberat debu sekalipun, dia akan lihat, dia akan dapat balasan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Begitu juga barang siapa buat amal jahat walau seberat debu sekalipun, dia akan dapat balasan. Ini orang dah taruh kan. Ni orang ni sudah, mana orang ni ada, dia dah taruh beg. Kenapa awak alih orang punya beg? Awak nak ambil tempat ini. Awak siapa? Oh, saya sebenarnya. Saya anak raja. Anak raja pun tak buat gitu sekarang. Kat Mekah masa Arafah, Mina ni semua, tak ada darah beraja, tak ada orang berpangkat, tak ada orang ternama.
Saya bukan apa pasal tempat ini. Saya tak tempat ni. Saya tak bolehlah kat dalam-dalam panas. Biar orang kena panas. Kan? Ada orang dia, saya tak boleh. Saya tak boleh kena panas. Biar orang kena panas. Mana aku mesti senang, korang mesti susah. Dia akan dapat balasan. Diamkan saja. Allah ada. Allah lihat kan kita tamu Allah. Ini hari Allah nak turunkan rahmat. So dia nak ambil cok tempat kita. Habis kita taruh sana. Dah lah kita pergi sana. Kita boleh kejap batal pula wudu. Angkat balik. Angkat balik tercampak pula ke sana. Ini dunia sekejap saja. Kita kena campak sana, sini, situ, sini. Inilah bayangan padang mahsyar. Kita pergi kepada seorang Nabi Rasul, ya Nabi Adam, ya Nabi Allah. Kaulah bapa segala Nabi, tolonglah kami, doakanlah kepada Allah. Supaya lekaskan hisab. Nabi Adam, lepas tangan, aku takut pada Allah hari ini. Kau pergilah apa? Satu Rasul ke satu Rasul. Kita kena campak sekarang. Kalau kita ingat, kita tenang. Kita patah balik, orang dah ambil. Lepas tu dah dapat pula tempat. Kita baru nak baring. Dah malam mesti nak baring kan. Baru nak baring. Orang tu punya kaki. Tolak muka kita. Kaki orang kat muka kita. Inna lillahi wa inna raji'un. Allah nak tundukkan kita. Kau ingat muka kau banyak cantik. Sekarang kaki orang kat muka kau. Kerja Allah halus tau. Habis orang tu macam mana dia ambil tempat kita. Sekejap lagi dia tak boleh tidur. Pasal semut banyak keluar. Dia dah dapat balasan tu. Actually bukan balasan. Allah pun tengah uji dia. Kau cekut tempat orang kan. Sekarang aku kasi kau semut. Kau tahan tak? Okay. Kita dalam kumpulan kita. Kita kena pas-pas sampai kita duduk kat tepi ujung situ. Tapi sebelah kita ada satu makcik. Makcik bukanlah pandai sangat. Makcik kampung. Tak banyak mulut. Tak banyak cakap. Okay. Pakaian pun tak macam hebat-hebat. Kan kita setengah kita dah glamour sangat kan. Dia punya wiring dia kat banyak kat atas kepala. Baju dia hebat. Makcik ni macam masih baju kurung biasa. Tapi makcik ni sebenarnya wali Allah tau. Kita kenal makcik Pon tu. Okay. Makcik Pon ke, makcik Ton ke, makcik siapa ke. Kenal. Ya, awak kenal dia. Tapi awak tak tahu hati dia dengan Tuhan. Awak tak tahu ibadat dia dengan Tuhan. Awak tak tahu betapa dekat dia dengan Allah. Kita walaupun boleh baca itu dan baca ini. Hadir majlis tu dan hadir majlis ni. Ajar itu dan ajar ini. Belajar itu dan belajar ini. Kita mesti di bawah. Dia dah tinggi. Allah hendak kita duduk sebelah orang yang baik. Yang kita pandang rendah tapi dia mulia di sisi Allah. Kerana iman dia bukan kerana bacaan dia. Kerana iman dia kepada Allah. Yakin dia kepada Allah. Ada orang dia boleh buat macam-macam tapi kadang-kadang dia syirik juga pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. So kalau kita fikir dari segi macam kita akan tenang berada. Kita tak akan bergaduh, bertekak, nak bohong pun tak ada, tak mengarafah nak bohong. Subhanallah. Dan dia tidak akan membuat atau berkata atau melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. So apa yang mendatangkan manfaat? Memperbanyakkan istighfar semasa kita ke Arafah. Membanyakkan tahlil. Tahlil itu apa? Baca untuk orang meninggal bukan. Tahlil di sini makna kita baca la ilaha illallah. Kalau dapat baca sampai habis la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan baca dengan tenang, baca dengan huruf yang betul, jangan kalang kabut dan baca dengan penghayatan. Doa, baca Quran. Ini yang kita banyakkan. Semasa kita di Arafah, ini kita perbanyakkan. Sekarang orang ada iPhone, ada apa, Quran kat tangan, anytime dia boleh baca. Kalau dulu kan nak pakai torchlight, sekarang tak payah pakai torchlight, lampu dah keluar. Kan? Semua keadaan-keadaan ini memudahkan kita. Okay? Kita nak buat atau tak buat. Berkeadaan khusyuk, rasa hina, perhambaan, rasa terlalu kerdil di sisi Allah, itu khusyuk. Kita rasa hina sangat kita duduk, kita ingat ya Allah, nikmat yang kau beri padaku, rahmat yang kau beri padaku, pemeliharaan yang kau memelihara aku selama ini terlalu banyak.
Tapi aku melakukan banyak dosa ya Allah. Dosa aku buat tak ada manusia tahu, hanya Engkau saja tahu rahsia aku. Menangis, minta ampun kepada Allah. Okay? Dengan rasa tadarruk, rendah diri kepada Allah, dengan keadaan tazallul, mengagungkan Allah. Ini yang patut ada semasa kita di Arafah. Tunduk, takut nangis pada Allah. Jangan, saya dah bilang, jangan masa awak di Arafah, di Mina, di Muzdalifah ni semua, masa awak tawaf sa'i, jangan awak fikir orang di depan, di belakang, di kanan, di kiri, siapa tengok, jangan fikir. Fikirkan antara kita dengan Allah. Di pada mahsyar dalam kubur, tak ada siapa nak tolong kita. Kita kena fikir soal diri kita. So banyak-banyaklah kita nak kena doa minta pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kabulkanlah doa-doa kita. Yang kita minta selama ni Allah kabulkan. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Sebab tu kita kena ada husnuzan billah. Bila-bila pun husnuzan maknanya baik sangka pada Allah. Sangka baik, ya Allah akan kabulkan semua permintaan kita. Kita minta pada Allah, terutama ya Allah, berilah aku kalau ya Allah mati dalam penuh keimanan kepadamu. Bila hari apa kita tak perlu tahu. Tapi bila engkau sampai masanya engkau sampai saatnya aku akan meninggalkan dunia ni, keluarkanlah aku dari dunia ni dalam husnuzan billah. Sangat baik sangka kepadamu, dengan akidah yang suci, dengan penuh keimanan, khusyuk kepadamu. Minta pada itu. Minta rahmat sebanyak-banyak. Jadi kita banyaklah buat ni semua masa kita wukuf di Arafah. Okey. Sekarang kita tengok gambar ni. Ini semua dah canggih. Dulu tak macam gini. Dulu kemah dia tak standard. Pasang-pasang aja. Sekarang kerajaan dah bikin kemah-kemah, kebanyakannya ialah kemah kalis api. Mana tak makan api. Ini semua yang awak tengok ni semua ni bas. Kat sini semua bas. Okey.
Ini kesibukan yang kita akan tempuh untuk pergi ke Arafah, satu kawasan. Singapura ni lagi besar. Tapi ini satu kawasan yang tak besar macam Singapura. Arafah, dia akan memuatkan antara 3 sampai 5 juta orang. Okay. Kesesakan macam-macam berlaku. Lepas tu nak pergi Mina, nak pergi Muzdalifah, nak pergi melontar. Macam-macam kita akan hadapi. Inilah, kalau kita renung, menitisai mata kita kerana ini bayangan kesesakan, kesengsaraan kita akan hadapi di padang mahsyar. Ini cuma sikit saja tau. Sikit kesusahan yang kita akan hadapi berbanding di padang mahsyar. At least hari ini ada lampu, tapi di padang mahsyar cahaya matahari tak ada, panas matahari ditinggalkan. Kita tenggelam dengan peluh kita. Kemana kita nak lari? So ini kita pergi memekan semua. Mudah-mudahan Allah beri kita kesedaran yang banyak insya-Allah. Ini waktu zuhur. Hari ni kat tepi jalan tak ada kemah, tak ada apa dah macam ni ramai. Juta orang yang akan berada di Arafah. Dan ini semua dalam orang yang ramai ini, setiap 40 orang beriman yang berkumpul, satu tu wali Allah. Bererti insya-Allah doa di padang Arafah, walaupun kita bukan orang yang sebaik orang itu, namun kalau kita doa, wali-wali Allah bersama pun doa, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Ini bukan 40 orang, bukan 40 ribu. 3-4 juta orang akan berada di satu tempat pada satu masa. So janganlah lepaskan peluang ini, rugi. Arafah bukan hanya sampai ustaz habis baca doa. Teruslah baca doa, jangan berhenti. Mana Jabal Rahmah ni dia, nampak? Awak tengok lautan manusia nak pergi kat Jabal Rahmah. Apa yang putih-putih ni apa? Putih ni semua orang manusia, sebab semua orang pakai ihram kan? So ini semua manusia. Macam mana kita nak pergi kawasan sini? Nabi cuma beri tanda putih. Ini bukan Nabi bikin. Di bukit ni lah Nabi beri khutbah. Di tanda yang kerajaan bikin, bukan Nabi bikin. Dan di sini, kawasan sini yang Nabi beri khutbah. Dan jangan sesekali buat khurafat. Apa khurafat? Kadang-kadang sebelum hari Arafah, Syekh bawa kita pergi sini. Banyak orang naik, kemudian dia lihat ada orang tulis-tulis nama. So bila tengok orang tulis nama, kita pun tulis nama. Janganlah buat kerja ni. Ini semua khurafat. Tak ada dalam Islam tulis nama sana sini. Ini Masjid Namira di Arafah yang kita kalau kat Singapura, kalau hari Arafah, salat air raya, direct taliskas daripada masjid ni. Okay. Ini kesana kalau musim haji penuh sesak orang. Tapi selepas musim haji, kosonglah dia, tak banyak. Okey. Hari minggu depan kita akan masuk. Sebab kita wukuf, kita dah settle. Okey. So selepas wukuf di Arafah nak pergi mana? Pergi mana? Dari Arafah kita pergi mana? Muzdalifah. Itu nak bincang lah. So Muzdalifah bukan rukun, tapi dia adalah wajib. Okey. So wajib ni dia berada di dalam lingkungan 17 jam tu. Dan saya bilang waktu wukuf dalam 17 jam kan? Dia berada dalam waktu itu. Dan hari sebelum kita tutup kelas, saya ingin ingatkan, bila tengah malam hari raya, tengah malam hari raya, baru masuk waktu untuk tawaf haji, tawaf ifadah, tawaf rukun haji, baru masuk waktu. Sebelum tengah malam hari raya, belum masuk waktu. Okey. Begitu juga pada masa tengah malam hari raya, baru masuk waktu untuk bermalam di Muzdalifah. Kalau awak pergi Muzdalifah, pas maghrib awak dah keluar, kalau lepas isyak awak keluar, pukul 9 dah sampai Muzdalifah. Okey?
Awak duduk 1 jam, 2 jam. Pukul 11 awak keluar dari Muzdalifah. Awak tak bermalam di Muzdalifah. Saya ada 2 jam. Belum masuk waktu. Okey. Lebih kurang 5 jam lebih saja. Daripada 12 lebih kurang 12 setengah malam lebih kurang sampai subuh. Itu aja waktu Muzdalifah. Tak ada waktu lain dalam satu tahun. Itu saja. Okey. So, tengah malam masuk waktu untuk tawaf haji dan tengah malam masuk waktu untuk bermalam di Muzdalifah. Tapi kita mesti di Arafah. Okey. Kita mesti di Arafah. So balik kita dah sampai waktu kita. Cuma saya ingin ingatkan, makna kita tadi dah lepas sembahyang maghrib dijamakkan dengan isyak. Sebab kita kadang dah tak boleh kita sembahyang di Muzdalifah. Okey, mungkin susah. Kalau Syekh kata kita memang akan pergi ke Muzdalifah kerana kita punya tempat di Muzdalifah, mungkin awak boleh. Tapi biasa kita akan salat maghrib berimam, ikut imam di Arafah. Lepas itu kita akan tunggu waktu untuk kita dibawa ke Muzdalifah. Okey, so kita apa kita nak buat? Jangan bual kosong lah. Bukan tak boleh berbual, boleh, tapi jangan bual-bual banyak. Banyak berzikir, banyak beristighfar, mesti terus lakukan. So awak kalau dah terbiasa dari sekarang, zikir, istighfar, baca selawat, awak baca itu, baca ini, doa tu, doa ini, sampai di Arafah pun, walaupun waktu ni dah malam, orang dah tak ada lagi ni, orang dah kecoh sangat, masa datang itu nak suruh dia ni masuk, suruh dia ni jalan, dah kecoh. Tapi awak terus berdoa, non-stop. Tapi nanti orang kata saya doa, orang lain tak doa. Misalnya, macam ganjil pula. Begitulah akhir zaman. Orang-orang yang menjalankan perintah Allah, ikut betul-betul ajaran Allah, dia akan jadi sebagai orang yang ganjil. Di kalangan orang-orang Islam. Bukan orang kafir. Tapi kita jangan heran. Saya dah bilang, pergi Arafah, ingat nak buat ibadat. So doa, zikir. Ada buku-buku doa, baca. Berulang-ulang pun tak apa. Atau awak ada Quran, awak kata saya nak baca Quran terus baca. Kerana apa? InsyaAllah. Kalau awak baca terus pun, insyaAllah Arafah, Arafah 9, 10, 11, 12, 13. Kalau awak memang awak yang ahli baca Quran, 5 hari ni awak boleh khatam satu kali. So awak ada benda nak buat, awak tak buang masa. Okay? So biasakan diri sekarang. Dari sekarang, biasakan diri dengan ibadah. Okay? So insyaAllah minggu depan kita akan bincang peristiwa Muzdalifah. Okey, awak nak tahu yang saya kata kutip batu kan? Ponteng minggu depan. Dia tak dapat dengar. Okey, ini ada rayuan dari pihak masjid. Ini chicken amal untuk dana fundraising for untuk upgrading project masjid kita selalu diperbaiki, dibetulkan. Awak boleh ambil masanya daripada 15 daripada hari ini sampai 31 bulan 7. Mana sampai bulan Ramadan mesti boleh ambil. Anytime awak boleh ambil. Dekat mana? Kat Arnold's. Dapat 1 ekor ayam. Jadi kalau nak makan buat buka puasa pun sedap juga 1 ekor. Tak payah ni masak nasi buat apa-apa lebih kurang. Atau bawa ada anak yang suka beli. Tapi harganya ialah $12. Alah mahalnya. Tak mahal. Akhirat tak mahal. Dunia lagi mahal. Okey. So buat amal kalau boleh kita nak bantu. Tak dapat bukan minta RM12 percuma. Pihak masjid anjurkan awak ambil dan awak dapat. Awak boleh ambil. Ada banyak masa. Tak ditetapkan. Awak pergi aja ke Arnold, tunjukkan diri kau pun awak boleh dapat. Semua keterangan ada kat sini. Okey. Siapa yang sudi boleh membantu pihak masjid, bantulah beli kat sana. Kuitat dah sedang menunggu. Siapa yang rasa lapar balik beli dalam perjalanan makan. Sampul surat pun ada. Siapa yang belum beli sampul surat, 10 keping dengan harga $2. Okey, bantulah masjid. Ini semua amal jariah yang kita akan bawa balik ke akhirat kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim.
ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فاحكنا فاحك أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع الكتر ينسى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أسكيعا لما نهزا بخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شيء وأكر رب الرضا منك العين واقض عنا ربنا كل الدين قبل أن تأتينا رسل المنن واغفر استر أن تكرم من ستر وصلاة الله تأشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء ولا العلي كرام شرفاء ولا الصب المصابه الغرار اللهم دنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعسك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.